Soalan esei 2A. Bezakan kos implisit dan kos eksplisit dengan menggunakan contoh yang sesuai. Jadi dekat sini yang kita fokuskan adalah kos implisit dan selain daripada itu kita juga akan tengok tentang kos eksplisit. Okey, kalau berkaitan dengan kos implisit, kita cuba fikirkan apa yang kita boleh cerita berkenaan dengan kos implisit. Okey, mungkin pelajar kata kos implisit itu dia sebenarnya merupakan kos yang tak nyata ataupun kos yang tak nampak, ataupun mungkin pelajar juga kata bahawa itu adalah kos tersembunyi ataupun kos lepas. Itu sebenarnya adalah panggilan ataupun lagi satu nama, okey, bagi kos implisit. Okey, selain daripada itu, apa lagi yang kita boleh cerita pasal kos implisit ini? Ya, mungkin kita nak jelaskan ataupun kita nak takrifkan. Kita bagi definisi. Kita bagi takrifan apa itu kos implisit. Okey, jadi kos implisit sebenarnya dekat sini dia adalah merujuk kos yang perlu ditanggung oleh sesebuah firma. Okey, apabila firma menggunakan faktor pengeluarannya. Okey, dan faktor pengeluaran ini sebenarnya adalah dimiliki oleh pengeluar sendiri. Okey, so itu kata kuncinya. Saya ulang, kata kuncinya dekat sini, kos implisit dia adalah menggunakan faktor pengeluaran yang dimiliki oleh pengeluar sendiri. Okey, kalau kita nak definisi yang penuh, kos implisit dia adalah kos yang ditanggung oleh sebuah firma apabila menggunakan faktor pengeluaran yang dimiliki sendiri demi ataupun untuk mengeluarkan sesuatu barang dan perkhidmatan. Jadi itu adalah definisi dia. Okey, selain daripada itu, soalan ini dia juga minta tentang contoh. Jadi pelajar juga boleh bagi apakah contoh dia. Okey, tadi sudah bagi tahu bahawa kos implisit ini adalah kos tersembunyi, tak nampak, tak nyata dan juga merupakan kos lepas. Okey, jadi sekarang contoh yang kita bagi itu, kita kena jelaskan situasinya. Okey, jadi katakanlah faktor pengeluaran yang Miss nak kaji dekat sini, saya nak fokus tentang buruh. Okey, so bermaksud sekarang, katakan seseorang individu. Okey, individu itu nama dia Ahmad lah. Okey, katakan Ahmad. Okey, dia setiap bulan dia bekerja sebagai seorang pegawai bank. Okey, jadi bayaran gaji dia adalah sebanyak 3,000 lah bagi satu bulan. Okey, disebabkan sekarang dia ingin memulakan perniagaan sendiri. Jadi, adakah setiap bulan dia masih dapat 3,000 itu ke? Ya, mestilah tak dapatkan. Jadi itu adalah kos implisit yang perlu ditanggung. Jadi macam mana kita nak tulis contoh dekat sini? Okey, contoh. Mungkin saya boleh tulis bayaran gaji bulanan. Okey, sebab terima setiap bulan kan. Bayaran gaji bulanan sebanyak 3,000 katakan. Okey, yang dilepaskan. Okey, siapa yang lepaskan? Mungkin boleh bagi tahulah oleh Encik Ahmad ke. Kenapa dia lepaskan? Akibat meletakkan jawatan. Okey, meletakkan jawatan sebagai seorang pegawai bank. Dan bagi tahu kenapa dia nak letakkan jawatan. Sebab untuk memulakan perniagaan sendiri. Okey, kita tengok semula dekat sini. Okey, so contoh dekat sini kita boleh nampak bayaran gaji bulanan sebanyak 3,000 yang dilepaskan. Yang dilepaskan itu sebenarnya merupakan kata kunci dia lah. Okey, lepas tu pelajar boleh bagi tahu. Okey, sebelum ini 3,000 itu dapat dari mana? Dia sebagai seorang pegawai bank. Kenapa dia nak letakkan jawatan? Sebab dia memulakan perniagaan sendiri. Jadi pelajar kena bagilah ataupun huraikan contoh yang sedemikian. Jangan hanya bagi tahu gaji 3,000 yang dilepaskan. Kena sertakan dia punya alasan sekali. Barulah lengkap. Okey?
Okey, bahagian contohlah yang pelajar mungkin hadapi masalah untuk soalan ini. Okey, seterusnya. Selain daripada cause implisit, kita juga tengok kita ada cause explicit. Juga sama, nanti misalkan ikut flow ini. Okey, kita ada cause explicit. Jadi pelajar boleh bagi tahulah apa itu cause explicit. Dia adalah cause nyata, okey, ataupun cause yang boleh dinampak. Okey, jadi itu adalah cause explicit. Kemudian juga sama, kita akan bagi definisi dia. Okey, apakah definisi dia? Dia adalah kos yang ditanggung oleh firma, dan kos itu sebenarnya merujuk kos faktor lah, bayaran yang dibuat oleh firma untuk menggunakan. Okey, juga sama, dia menggunakan apa? Faktor pengeluaran. Okey, tetapi faktor pengeluaran itu kali ini bukan ataupun dia tidak dimiliki oleh pengeluar sendiri. Okey, tidak dimiliki oleh pengeluar sendiri. Okey, jadi kata kunci dia dekat sini bukan ataupun tidak dimiliki oleh pengeluar sendiri. Okey, jadi sekarang kalau saya nak definisi yang lengkap, dia akan jadi sedemikian. Kos yang ditanggung oleh sesebuah firma apabila menggunakan faktor pengeluaran yang bukan dimiliki oleh pengeluar sendiri demi mengeluarkan sesuatu barang dan perkhidmatan. Itu definisi yang penuh lah. Okey, juga sama yang kemudian kita tengok dari segi contoh. Okey, contoh ini kita mesti kait dengan faktor pengeluaran yang kita kaji tadi. Okey, kan soalan tadi tu Miss kaji berkenaan dengan buruh kan? Okey, jadi sekarang pun sama, saya akan fokus tentang buruh juga. Okey, ini adalah kos eksplisit, kos nampak, kos nyata. Maksudnya sekarang dia gunakan buruh dan buruh itu bukan milik oleh pengeluar sendiri. Kalau bukan dimiliki oleh pengeluar sendiri itu bermaksud setiap bulan dia kena bayar upah. Okey, jadi kalau bayar upah itu adalah contoh dia. Huraian kita akan jadi bayaran upah ataupun bayaran gaji. Kepada siapa? Kepada buruh lah. Sebab faktor pengeluaran yang kita kaji itu adalah berkaitan dengan buruh. Dan ganjaran dia adalah berkenaan dengan gaji. Ataupun kita boleh kata upah. Okey, jadi dekat sini pelajar boleh tulis contoh bayaran upah ataupun gaji kepada buruh. Okey, jadi kalau kita nak bagi contoh kan, pelajar boleh tulis sedemikian. Contohnya, bayaran upah ataupun gaji kepada buruh yang digunakan. Okey, yang digunakan dekat mana? Yang digunakan dalam proses pengeluaran. Okey, jadi kalau kita nak bagi contoh, kena huraikan contoh lah. Kalau katakan pelajar nak bagi tahu bayaran gaji ataupun upah kepada buruh sebanyak berapa, kalau pelajar nak tambahkan amount dia berapa pun boleh juga. Okey, jadi itu adalah kos yang ditanggung lah bagi sesebuah firma. Okey, sekarang kita cuba tengok cara jawab dia. Kalau soalan itu dia minta uraikan kos implisit dan kos eksplisit, ya pelajar boleh jawab kos implisit dulu. Kemudian habis itu baru sambung kos eksplisit. Tak ada masalah, boleh jawab macam itu je. Tetapi disebabkan sekarang soalan ini dia tanya tentang bezakan. Kalau bezakan itu maksudnya dia adalah bandingkan. Pelajar kena bandingkan melalui aspek-aspek tertentu. Okey, misalnya. Okey, tadi yang pertama kan kita banding dari aspek definisi kan. So pelajar pun tulislah definisi. Okey. Lepas itu di bawah definisi ini pelajar tulis definisi bagi kos implisit adalah. So tulis adalah apa? Okey, sambung. Salin balik yang ini saja. Adalah kos yang ditanggung oleh sesebuah firma apabila menggunakan faktor pengeluaran yang dimiliki sendiri untuk mengeluarkan sesuatu barang dan perkhidmatan. Selepas ayat itu, full stop, tambah satu perkataan sebab kita nak bandingkan aspek kan. Nak bandingkan, jadi kita insert perkataan ini manakala bagi kos eksplisit pula.
adalah menunjukkan apa-apa. So, tulislah definisi dia. So, habis tentang definisi. Kemudian, selain daripada definisi, kita nak contoh. Kan soalan dia minta contoh kan? Dengan contoh yang sesuai. Jadi, kita pun bagilah aspek kedua yang kita nak kaji itu adalah melalui contoh. Okey, contoh bagi kos implisit. Jadi, pelajar pun huraikanlah. Contoh dia bagi kos implisit. Bayaran gaji bulanan sebanyak 3,000 yang dilepaskan. Salin balik yang ini sahaja. Habis ayat ini. Okey, habis ayat ini juga sama seperti tadi. Kita tulis. Manakala. Bagi kos eksplisit pula, contoh dia adalah seperti bayaran upah gaji kepada buruh sebanyak berapa yang digunakan dalam proses pengeluaran. Habislah. Kita kena jawab macam ini. Okey, mungkin ada pelajar tertanya-tanya, Miss, tadi Miss ada cerita selain daripada definisi dengan contoh, Miss juga ada terangkan apa itu kos eksplisit nama lagi satu kan? Begitu juga dengan kos implisit. Kalau katakan pelajar nak masukkan dekat sini, boleh je, tak ada masalah. Kos implisit juga dikenali sebagai apa-apa, manakala kos eksplisit juga dikenali sebagai apa-apa. Boleh masukkan sahaja. Okey, tetapi untuk maklumat anda, markah yang diperuntukkan dekat sini adalah sebanyak 4 markah. Kalau 4 markah itu maksudnya kos implisit 2 markah dan kos eksplisit dia 2 markah. Okey, kita cuba tengok. Kalau di bawah definisi ini, aspek yang kita kaji dekat sini dia akan ada 2 markah lah. Contoh pun 2 markah. Definisi bagi kos implisit dekat sini 1 markah. Dan kemudian definisi bagi kos eksplisit pun 1 markah. Jadi 2 markah untuk definisi. Kemudian contoh yang diberikan untuk kos implisit ini 1 markah dan contoh yang diberikan untuk kos eksplisit pun 1 markah. Jadi jumlah sini 2 markah. So dia akan jadi total dia 4 markah. Okey, lagi satu benda yang Miss nak komen kan. Okey, mungkin ada pelajar dia kata, Miss, kalau saya buat dalam bentuk jadual, okey, sebab dia sudah biasa masa di peringkat SPM tu, dia ceritalah dia buat 2 jadual yang berlainan. Satu dia fokus kos implisit, okey, dan lagi satu dia fokus tentang kos eksplisit. Okey, Miss nak bagi tahu, sekiranya anda jawab sedemikian, jawapan anda tidak diterima. Okey, sebab ini adalah soalan esei. Jadi pelajar kena praktis bandingkan ataupun bezakan dari segi aspek dia, dan inilah cara jawab dia. Ingat, jangan jawab melalui jadual. Okey, sebab sekarang anda sudah berada di peringkat yang lebih tinggi dah. Okey, jadi itulah keseluruhan jawapan bagi soalan esei 2A. Okey?